Welcome to Madam K's class. Exercise Radius and Electronegativity. Soalan pertama, exercise 3, page 26. Kita akan answer all the questions below. Question number 1, explain the trend of atomic radius when going down the group 1 of the periodic table. So dalam soalan kali ini, bila kita nak cerita pasal atomic radius down the group 1, mengikut video yang saya tunjukkan daripada Ashandi Muhammad Noor, dia menggunakan keyword untuk down the group. Keywordnya ialah N SAS. N bermaksud apa? Bermaksud represent number of shell. S, shielding effect. Dan yang ketiga, attraction. Yang keempat ini depends on kita nak bincang tentang apa. Kalau kita nak bincang tentang size, so kita akan guna NSAS. Tapi kalau lah kita nak cerita pasal electronegativity, so kita akan guna keyword NSAE, iaitu ini represent electronegativity. Dan kalau untuk IE, kita akan guna NSAI, iaitu kita guna keyword yang sama dekat depan ni, tapi untuk I ini kita cerita pasal ionization energy. Okey, macam tadi kita dah bincang, kita akan guna keyword NSAS. Okay, so keyword yang pertama, when going down the group, number of shell increase. Okay, so number 1. Okay, and then number 2, shielding effect will be larger. Point number 2. Point number 3, attraction between nucleus and outermost electron getting weaker. Dan yang keempat, size of atom is getting larger, bigger, increase. So keyword itu korang boleh guna. So itu point yang keempat. So selalunya soalan explanation bagi chapter 4, total mark dia ialah 4. Okey, seterusnya soalan yang kedua, removal of addition of electrons to an atom results in changes of atomic radii. Explain the difference in radius between the ions and their respective neutral atoms. Okay, so dekat sini kita tak boleh tulis explanation secara general. Maksudnya tadi kita buat macam ni, when going down the group, number of shell increase, shielding effect increase. So ini kita cerita secara general saja. Tapi bila kita diminta untuk explain the difference ataupun susun kalau diberi atom ataupun elements dan dia minta untuk compare, so explanation kita mesti menunjukkan kita ada comparison. Contohnya, ayat comparison yang kita boleh guna ialah kita boleh kata stronger than, higher than, and then kita tak boleh sebut increase sahaja, tak boleh sebut decrease sahaja. So kita mesti sebut perkataan than ni. Okay, stronger, higher, weaker, than. So mesti ada ayat comparison. Okay, so contohnya kita akan bincang soalan yang kita akan tulis explanation. Kita akan compare sodium dan sodium plus, Cl dan Cl minus. So maksudnya kalau ada dua explanation, kita akan buat dua paragraph. Okey, dalam buku kita telah diberi explanation untuk negative ions dan kita compare dengan dia punya neutral atom. So point-point ini adalah general explanation. Maksudnya kita tak buat comparison antara atom Cl dan ion Cl minus. Okay, so macam mana kita nak ubah 4 point ini kepada ayat yang lebih menunjukkan kita compare. Okay, point pertama, bila dia sebut when electrons are added to the valence shell of an atom. Okay, so kita sebut keyword dia ialah electron yang pertama. Okay, so yang pertama sekali kita kena tengok Cl nak jadi Cl minus, kita kena add elektron. Kena add berapa elektron? 1 elektron untuk jadikan daripada Cl to Cl minus. So, point yang pertama ialah when electrons, elektron ada berapa elektron? Okay, when 1 electron is added kepada siapa? To Cl, jadi apa? To form Cl minus ion. So ini satu markah. Point yang kedua, mutual repulsion between them increase. Okay, kan bila kita tambah elektron dengan elektron akan berlaku repulsion. Okay, bila dikata mutual, maksudnya repulsion between spesies yang sama, iaitu between electrons.
Okay, so point yang kedua ialah mutual repulsions between electrons. Apa? Sebab banyak electrons ini dalam siapa? Dalam Cl or Cl minus. So yang kita tambah tadi ialah Cl minus. So in Cl minus larger than Cl. So dekat sini kita menunjukkan comparison between Cl dan Cl minus. Jadi ini adalah point yang kedua. Point yang ketiga, bila kita ada repulsions, so repulsions ini akan membuatkan electrons push apart daripada nukleus. So point yang ketiga, the electrons are push apart. Okay, kalau tak ingat apart, so farther. Okay, boleh guna farther, lebih jauh from nucleus. Okay, ini bagi atom ke bagi ion? So ini bagi ion. So the electrons are pushed apart farther from nucleus for Cl minus. Jadi ini adalah point yang ketiga. Okay, point yang terakhir barulah kita cerita pasal size. Okay, size apa? So the size of Cl minus will be larger than Cl. Okay, ini point yang keempat. Ataupun kalau korang jenis confuse simbol lebih besar ataupun lebih kecil, so kita boleh buat ayat size of Cl minus larger than Cl. So ini adalah point yang keempat. Okay, alright, so seterusnya kita akan tengok. So kita dah bincang pasal Cl dan Cl minus. Sekarang ni kita akan bincang tentang Na dan Na plus. Okey, contoh dalam buku diberi Ca dan Ca2 plus. Okey, tapi sekarang ni kita nak bincang tentang Na dan Na plus. Okey, so daripada neutral atom nak jadi positive ion, kita kena remove electron daripada neutral atom. Nak remove berapa? Kita akan remove 1 electron. Okay, sekali lagi dalam buku diberi point ini secara general. Sekarang ini kita tengah compare antara atom dan ions. So kita akan ubah point ini kepada ayat yang lebih menunjukkan comparison antara atom dan ion. Jadi point yang pertama ialah when electrons are removed to the valence shell of an atom. Okay, so kita buat ayat macam tadi. When berapa elektron? 1 electron is removed from Na to form Na plus. Point pertama. Point yang kedua, apa yang berlaku setelah kita remove? So yang tinggal itu kita panggil sebagai remaining electrons. So remaining electrons in Na plus will be pulled closer to the nucleus. Point yang kedua. Seterusnya, point yang ketiga, kita akan cerita pasal attraction of nucleus. Okay, attraction of nucleus towards electrons bagi siapa? Bagi Na plus. In Na plus is stronger than Na. Point yang ketiga dan point yang keempat masih cerita pasal size. Okay, so point yang keempat, size of Na plus smaller than Na. So satu markah. So explanation untuk Na dan Na plus ini 4 marks. Okay, and then tadi kita buat explanation tentang Cl dan Cl minus pun 4 marks. Total semua sekali adalah 8 marks. Okay, seterusnya kita akan bincang soalan tentang variation of electronegativity across period and down a group. Okay, so dekat sini bila kita soalan tanya tentang variation across period dan down the group, kita boleh cerita secara general. Okay, so general tu maksudnya apa? Tidak perlu comparison. So untuk across period kita akan guna keyword P, Z, A, E. Ingat balik, E ini represent electronegativity. And then untuk going down the group, kita akan cerita pasal N, S, E, E. Okay, when going down the group, number of shell increase. Okay, so daripada sikit shell kepada lebih banyak shell.
Okay, and then apa yang berlaku? Shielding effect will be larger, so S. Okay, and then A, attraction of nucleus towards electron to itself is weaker. Therefore, last, electronegativity will be smaller. Okay, and now kita nak bincang tentang donor group. So kita akan tulis secara general, iaitu kita guna keyword PZ. Point yang pertama, when across period proton number increase. So ini adalah P. Okay, and then Z, effective nuclear charge, is increased. So Z ini ialah effective nuclear charge. Okay, and then A, attraction of nucleus towards electron to itself is stronger. Therefore, electronegativity will be larger. Okay, seterusnya soalan yang membincangkan tentang comparison antara elemen untuk electronegativity. So soalan seterusnya ialah exercise 3 page 24. Define electronegativity. So electronegativity bermaksud tendency to attract electron when chemically combined with another element towards itself. Okay, and then seterusnya soalan minta untuk arrange in ascending order of the electronegativity of the above elements and then explain. So we are given 4 element K, L, M and N, and then we are given proton number for each element. Okay, so macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali kita kena arrange in ascending order. So ini satu markah. Okay, and then yang kedua kita kena write explanation. Okay, so macam mana kita nak arrange dan nak explain? So first of all, bagi chapter 5, 6 and 7, tips dia ialah mesti tahu tulis electronic configuration ataupun SPDF notation. Okey, jadi sekarang ni step yang pertama kita akan tuliskan SPDF notation untuk K, L, M, N. Sekarang ni kita dah tulis electronic configuration bagi K, L, M, N. Jadi seterusnya apa yang kita perlu buat ialah kita tentukan dia punya period dan group. Sebab apa? Kita tahu electronegativity berbeza kalau kita ikut trans ikut across period dan down the group. So kita akan predict dia punya period. Okay, period dia untuk K period 3, L period 3, M period 3, while N period 2. Okay, so dekat sini bila kita tengok ada perbezaan period, so kita akan tuliskan explanation berdasarkan period yang berbeza ini. Sekarang ini kita dah tahu KLM dalam period yang period 3 dan N period 2. So kalau berbeza period bermaksud ada perbezaan shell di situ. So point yang pertama kita akan tuliskan ialah kita akan cerita tentang perbezaan shell untuk KLM dan N. KLNM has 3 shells while N has only 2 shells. So apa akibatnya kalau berbeza shell? So shell yang berbeza akan menyebabkan shielding effect yang berbeza. Jadi shielding effect for N is less than K, L and M. Oleh kerana shielding effect yang berbeza, therefore attractionnya pun akan berbeza. Jadi attraction of nucleus towards electron to itself of N element is stronger compared to K, L and M. Okay, oleh kerana attraction yang berbeza ataupun attraction of N is larger, therefore electronegativity for N is larger than K, L and M. Okay, sekarang ini kita dah compare antara period. So N berbeza period compared to K, L and M. Sekarang ini kita ada K, L, M yang sama period. Dan kita perlu tentukan pula dia punya kedudukan untuk K, L dan M. Macam mana? Okay, so kita ada period tadi. So sekarang ni kita tengok group pula. Okay, group untuk K adalah group 2, L group 1, M group 17, and then N group 8. Tapi sekarang ni N kita dah tak perlu cerita lagi dah sebab kita dah tahu kedudukan. Okay, so sekarang ni kita compare antara dua K, L, M, and N. Okay, so bila kita tahu kedudukan, apa yang berlaku? Kita tahu K akan duduk di tengah, L duduk paling kiri, dan M akan duduk paling kanan bila across period. Okay, and then untuk across period, apa yang kita nak tengok ialah keywordnya ialah VC. So across period, proton number for L macam mana?
L is less than K less than M. Okay, kemudian poin yang kedua kita cerita pasal effective nuclear. Effective nuclear charge, kalau proton number increase, so effective nuclear charge-nya pun akan become stronger. So L will be less than K less than M. Okay, seterusnya poin yang ketiga ialah attraction. So attraction siapa? Attraction nucleus towards electron. Macam mana? So bila effective nuclear charge increase, attraction punya akan increase. So L will be less than K less than M. Therefore, last kali electronegativity untuk L will be less than K less than M. So sekarang ni kita ada arrangement increasing electronegativity. Tadi kita tahu kedudukan N duduk paling kanan. Okay, sekarang ini kita dah tahu susunan L, K dan M pula. So masukkan L, K dan M. Okay, so arrangement. So soalan dia, soalan minta arrangement. So kita dah dapat satu markah dekat sini. Soalan terakhir, elements P and E are in period 4 of the periodic table. D is a P block element and E is a D block element. Okay, and then soalan minta identify D and E. Okay, kalau contoh soalan minta identify D and E, kita kena faham, bila kita nak identify element, kita kena tahu dia punya atomic number. Okay, atomic number ini ataupun nama lain dia adalah proton number. Okay, dan proton number ini, mana kita nak dapat? Proton number ini kita boleh refer dia punya number of electron. Kenapa? Number of proton equals to number of electron. Dan number of electron ini kita boleh dapatkan bilangannya melalui electronic configuration. So, bagi soalan ini, apa yang kita perlu buat ialah kita kena tahu tulis electronic configuration dahulu. Jadi setelah kita tahu electronic configuration, barulah kita tahu number of electron, number of proton, number of atomic layer. Dan daripada atomic number tu barulah kita boleh identify elemen. Jadi macam mana kita nak gunakan maklumat yang kita ada untuk menentukan ataupun identify D and E ini? Jadi saya akan terangkan dahulu untuk elemen D. Sekarang ni kita akan keluarkan maklumat untuk elemen D. Jadi elemen D, kita ada elemen D is in period 4. Apa maksud dia kata period 4? Maksudnya dia ada shell ataupun N is equal to 4. Maklumat yang kedua, D ialah in P block. Maklumat ketiga dia bagi tahu tentang valence elektron untuk D, iaitu 3 valence elektron. Dan D ada 1 unpaired elektron. So daripada maklumat ini kita akan tentukan electronic configuration bagi valence elektron dahulu, sebab dia bagi valence elektron. Kemudian baru kita tulis electronic configuration yang penuh. So untuk blok P, formula untuk valence elektron dia ialah Ns2npx. Sekarang ni N kita telah tahu N is equal to 4. Jadi kita dapat 4s2 4px. Kemudian kita tahu valence elektron untuk blok P, kita ambil elektron daripada orbital S iaitu 2 dan elektron daripada orbital P iaitu X. Jadi valence elektron kita 3, so 2 plus X, so X equals to 1. Jadi kita punya valence elektron, electronic configuration for valence elektron ialah untuk D ialah 4s2 4p1. Sekarang ni kita dah tahu valence elektron yang untuk valence electronic configuration untuk valence elektron. Jadi kita tahu yang paling kanan ialah 4s2 4p1. Okay, so kita akan susun ataupun tuliskan electronic configuration start daripada belah kiri. So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Dan kita kena ingat balik, kita akan follow akhbau, iaitu kalau selepas 4s2 kita tidak terus masuk orbital 4p. So kita kena tulis selepas 4s2 ialah orbital 3d. Dan orbital 3d kita perlu masukkan penuh. Lepas tu baru kita masuk orbital 4p. Selepas kita masuk 3d10, kita akan masukkan 4p1. Okay, sekarang ni kita telah dapatkan electronic configuration. Tadi electronic configuration untuk valence elektron. Kemudian kita dah tuliskan electronic configuration yang penuh. Dan sekarang ini kita akan tentukan number of electron. So kita akan kira berapa number of electron. So 10, 20, 30. So number of electron equals to 31. 31 equals to proton number ataupun kita panggil atomic number.
sekarang ni kita nak identify elemen yang mempunyai proton number equals to 31. Jadi kita tengok periodic table, kita kenal pasti elemen yang mempunyai proton number equal to 31. Jadi sekarang ni kita nampak elemen yang mempunyai proton number equals to 31 ialah gallium. Jadi kita boleh concludekan kat sini D is gallium. So D is gallium. Okay, so markahnya ialah kita dah identify D, so satu markah, dan explain macam mana. So kita explain dengan menulis electronic configuration. Okay, so done D. Sekarang ni kita masuk elemen E. Elemen E. Macam tadi kita akan keluarkan maklumat bagi elemen E. Elemen E is in period 4, therefore shell ataupun N equals to 4. And then kita tahu TE ini adalah D block. Kemudian kita ada E2+. Dia bukan kata E tapi E2+, valence elektronnya ialah 3. Okay, and then E2+ juga ada 1 unpaired. Dia ada 3 unpaired elektron. Okay, so kita akan guna maklumat ini untuk tentukan electronic configuration for valence electron. Okay, so kita tahu untuk blok D, formulanya ialah Ns2 N-1 dx. Oleh kerana N is equal to 4, so formula untuk valence electron untuk D ialah 4s2 3dx. Okay, kemudian kita tahu kita ada, ini bukan D, ni E. So oleh kita tahu E2+ ada 3 valence electron. So untuk jadi E, untuk jadi E2+ daripada E, apa yang kita akan buat? Kita akan remove elektron. Kita akan remove elektron daripada orbital mana? Kita akan remove daripada N yang paling besar, dan kita akan remove 2 elektron, iaitu kita akan remove daripada 4s2. So yang tinggal electronic configuration untuk E2+ ialah hanya 3dx. Okey, sekarang ini kita tahu untuk E2+ valence electronic configuration ialah 3dx. Okey, dan kita tahu 3dx, E2+ ada 3 valence elektron. 3 valence elektron equals to nilai X. Jadi kita dah dapatkan electronic configuration untuk valence elektron. Kalau sini X equals to 3, maksudnya electronic configuration untuk E, valence electronic configuration ialah 4s2 3d3. Okay, so kita dah dapat valence electronic configuration. Jadi kita lengkapkan electronic configuration start dari kiri. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d3. So ini adalah electronic configuration untuk E. Dah tahu electronic configuration untuk E, kita boleh tahu bilangan number of electron. Okay, so number of electron sekarang ni kita kira 10, 20, 23. 23 equals to atomic numbernya adalah 23. So macam tadi kita refer periodic table. Melalui periodic table, kita tahu elemen yang mempunyai proton number equals to 23 ialah vanadium. Jadi kita boleh concludekan E is vanadium. So markah untuk identify satu markah dan explanation untuk markah. Okey, itu sahaja untuk latihan electronegativity dan atomic radius. Bye.